Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Isnin 11 Oktober. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Tuan Yang Terutama Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud menghadiri persembahan teater musikal bersempena sambutan perayaan hari lahir ke-85 di salah sebuah hotel terkemuka di Kuching malam tadi. Yang di-Pertuan Negeri yang ditemani isterinya Tuan Puan Datuk Petinggi Ragat Kudi Taib dipersembahkan dengan teater musikal irama dan lagu. Hadir sama pada majlis tersebut ialah Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg, Menteri Pelancongan Kesenian Kebudayaan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah dan beberapa Menteri Kabinet Negeri. Pelbagai persembahan oleh artis tempatan turut diadakan bagi memeriahkan lagi sambutan perayaan tersebut. Kerajaan negeri menyambut baik penggunaan ubat antibodi atau antiviral yang diluluskan seperti yang sedang diusahakan oleh beberapa negara termasuk Malaysia sebagai usaha memerangi wabak COVID-19. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu ia adalah satu langkah yang positif sebagai usaha lanjutan untuk mengekang jangkitan virus COVID-19. Beliau mengakui pelbagai cabaran dihadapi oleh kerajaan dalam berdepan dengan pandemik COVID-19 terutama mengimbangi antara usaha untuk menyelamatkan nyawa dan mata pencarian. Jelasnya, setakat ini Sarawak mencapai 90% populasi remaja berusia 18 tahun ke atas telah lengkap vaksinasi sementara hampir 50% remaja 12 hingga 17 tahun telah mendapatkan suntikan vaksin dos pertama mereka. Datuk Petinggi Abang Johari juga menambah dalam mendepani pandemik ini, Sarawak membelanjakan sejumlah 5.30 bilion ringgit dan jumlah tersebut merupakan antara kadar bantuan terbesar oleh sesebuah kerajaan negeri di Malaysia. Ujar beliau lagi perbelanjaan itu tidak termasuk peruntukan khas yang berjumlah melebihi 91 juta ringgit kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak bagi menampung perbelanjaan menangani pandemik COVID-19 di negeri ini. Perbelanjaan berkenaan termasuk kos logistik berkaitan vaksin, meningkatkan kapasiti peralatan kesihatan dan perubatan serta wad unit rawatan rapi termasuk pembayaran penggunaan hotel sebagai pusat kuarantin selain perbelanjaan untuk program bekalan bakul makanan. Sarawak bersetuju membenarkan individu lengkap vaksinasi untuk melakukan pergerakan rentas negeri tanpa perlu memohon kebenaran daripada pihak polis bermula hari ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan medianya semalam memaklumkan keputusan tersebut dilakukan selaras dengan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri yang membenarkan rentas negeri berikutan kadar vaksinasi lengkap populasi dewasa di Malaysia telah mencapai 90%. JPBN walau bagaimanapun menegaskan individu yang ingin memasuki negeri ini masih perlu melakukan permohonan dalam Enter Sarawak dengan menyertakan bukti status lengkap vaksinasi selain keputusan RT-PCR atau antigen yang negatif. Dalam pada itu, sejumlah 1,132 kes positif COVID-19 baharu direkodkan di seluruh negeri dengan 80.48% adalah dalam kategori 2. Sebanyak 14 kes daripada jumlah tersebut adalah dalam kategori 3, 4 dan 5. Daerah Kuching merekodkan kes jangkitan baharu tertinggi dengan 325 kes, diikuti Sibu 154 dan Miri 137 kes. Sementara itu, 3 kes kematian dilaporkan sejak 2 Oktober lepas dengan satu daripadanya adalah kematian di luar hospital atau brought-in death. Ketiga-tiga kes berumur di antara 52 hingga 87 tahun. St. John Ambulance Sarawak SJAS sekali lagi menyuruh Kerajaan Persekutuan untuk menjadikan pernafasan resusitasi kardiopulmonari atau CPR sebagai subjek wajib di semua sekolah dan institusi pengajian tinggi di seluruh negara. Pengasas dan Komandan SJAS, Datuk Seri Ang Lai Sun berkata, kemahiran tersebut penting sebagai langkah untuk memastikan lebih banyak nyawa diselamatkan, terutama ketika masa kritikal semasa serangan jantung. Datuk Seri Ang Lai Sun dalam kenyataan medianya memberitahu cadangan tersebut pernah dikemukakan sebelum ini malah telah disokong oleh Kerajaan Persekutuan terdahulu namun belum dilaksanakan berikutan pertukaran kerajaan pada pilihan raya umum yang lepas. Sehubungan itu, beliau berharap agar kerajaan sekarang akan turut memberi sokongan serupa terhadap cadangan tersebut dan menjadikannya satu realiti dalam masa terdekat dengan memperkenalkan perundangan yang relevan di Parlimen.
Tambahnya lagi, tiada alasan bagi sesiapa untuk tidak menyokong pembelajaran CPR sebagai subjek wajib kerana ia merupakan latihan ringkas yang cuma memerlukan individu terlatih dalam kemahiran pertolongan cemas asas untuk memulakan satu-satu kelas. Aplikasi Sarawak Pay kini dikenali sebagai SP Global. Penjenamaan semula aplikasi e-wallet ini selari dengan fungsinya sebagai pembayaran tanpa tunai di luar negara yang menerima transaksi Union Pay. Penggunaan Union Pay yang dihubungkan dengan SP Global akan memudahkan rakyat Sarawak khasnya yang berada di luar negara untuk melakukan transaksi pembelian. Sarawak Pay mempunyai rintisan ke seluruh dunia, Eropah, termasuklah England, di North America dan di Asia, negeri China, India, Hong Kong, Korea. Inisiatif ekonomi digital oleh kerajaan negeri ini berjaya memberi manfaat kepada hampir 500,000 pengguna termasuk lebih 70,000 peniaga di negeri ini. SP Global, inisiatif kerajaan untuk rakyat. Budaya bersukan dalam kalangan masyarakat dapat membantu mentransformasikan Malaysia sebagai sebuah negara bersukan dan sihat. Residen bahagian Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof menjelaskan ini dapat dilaksanakan menerusi pelbagai program seperti Hari Sukan Negara. Abdul Aziz menambah sambutan Hari Sukan Negara merupakan platform terbaik untuk menerapkan budaya bersukan dan selain sebagai wadah perpaduan dan penyatuan nasional. Bagaimanapun, beliau yakin matlamat budaya bersukan ini tercapai dengan adanya sokongan dan pelibatan menyeluruh daripada pelbagai lapisan masyarakat, sektor awam dan badan bukan kerajaan. Beliau berkata demikian semasa melancarkan Hari Sukan Negara peringkat bahagian Miri di Dewan Serbaguna Institut Kemahiran Belia Negara Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh wakilnya, Ros Edward Tarang. Hari Sukan Negara HSN 2021 peringkat bahagian Kapit disambut meriah walaupun dalam suasana norma baru serta negara masih lagi berdepan pandemik COVID-19. Menurut pemangku residen bahagian Kapit, Galung Luang, HSN tahun ini membawa makna yang berbeza setelah negara berkurung hampir 2 tahun ekoran COVID-19. Galung Luang berkata wabak COVID-19 tidak mematahkan semangat penganjuran HSN tahun ini walaupun mengadaptasi beberapa perubahan seperti pengurangan kehadiran peserta secara fizikal. Beliau berkata demikian pada sambutan Hari Sukan Negara 2021 peringkat bahagian Kapit di pekarangan Kompleks Kerajaan Negeri bahagian Kapit. Pelbagai aktiviti telah dianjurkan pejabat belia dan sukan bahagian Kapit secara hibrid dengan mengutamakan aktiviti dalam talian sejak September lalu, antaranya larian maya HSN, pertandingan e-sukan PUBG, pertandingan gaya bebas bola sepak KBS dan klinik kemahiran. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Koram, Jefferson Jamid Unyat merasmikan program tersebut turut menyampaikan hadiah kepada pemenang pelbagai pertandingan yang dianjurkan bersempena HSN 2021. Jabatan Kerja Raya JKR telah mengarahkan pihak kontraktor untuk menilai semula dan menambah baik pelan pengurusan trafik bagi mengurangkan kesesakan trafik di sekitar persimpangan Batu Tujuh, Kota Sentosa, Kuching. Unit Lebuh Raya Pen Borneo JKR Sarawak dalam kenyataan memberitahu baru-baru ini pihak kontraktor telah menyediakan satu lagi lorong tambahan berhadapan Borneo Museum House di Batu Tujuh, Kota Sentosa kerana sebelum ini hanya satu lorong sahaja disediakan. Hasil pemantauan yang dilaksanakan pasukan penguatkuasaan trafik oleh pihak kontraktor sejak penambahan lorong berkenaan, keadaan trafik bertambah sedikit lancar dari sebelumnya. Selain itu juga, kontraktor terbabit mengambil inisiatif dengan mewujudkan pasukan trafik bergerak untuk mengawal keadaan trafik dari semasa ke semasa setiap hari di sekitar kawasan pembinaan yang terlibat. Menurut kenyataan tersebut, JKR Sarawak turut mengingatkan agar kontraktor dapat menyegerakan kerja-kerja pembinaan namun pada masa sama perlu mematuhi prosedur operasi standard ditetapkan pihak berkuasa.
Sementara itu, persimpangan Batu 7 dijangka akan dibuka semula kepada orang awam pada Selasa ini. Manakala di Batu 10 pula dijangka dibuka semula pada penghujung bulan ini. Dalam perkembangan berkaitan, Unit Lebuh Raya Pen Borneo JKR Sarawak memberitahu pihak kontraktor juga memaklumkan bahawa persimpangan Batu 6 di Kuching akan ditutup bermula 15 Oktober ini bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pembinaan jejambat dan kawasan sekitarnya. Justru bagi mengurangkan masalah trafik, kontraktor akan menyediakan 2 lorong sementara bagi laluan Kuching ke Serian dan Serian ke Kuching. JKR Sarawak menjangkakan jajaran Jalan Kuching Serian di bawah kontrak pakej kerja 02 akan siap pada bulan Mac tahun depan berbanding jadual asal pada April tahun sama. Seorang lelaki berjaya diselamatkan daripada cubaan membunuh diri dalam kejadian di Jambatan Abdul Rahman Yaakob, Kuching lewat petang semalam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Sarawak dalam satu laporan memberitahu dalam kejadian pukul 6.19 petang, lelaki berusia 24 tahun itu duduk di atas pagar jambatan dalam keadaan tanpa baju. Difahamkan lelaki berkenaan yang dalam keadaan mencurigakan berjaya dipujuk oleh orang awam sebelum ditenteramkan oleh anggota bomba dari Balai Bomba Padungan sejurus sampai di lokasi kejadian. Mangsa telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Sekian berita pagi Sarawak edisi 11 Oktober. Ingat, SOP sedia ada kekal dan harus dipatuhi. Sebelum balik kampung atau melancong, digalakkan lakukan ujian COVID-19 kendiri. Tingkatkan penilaian kendiri sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.